Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama saya Arifin bin Rahman, nombor metrik CGS 02190125. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan sejarah perundangan Islam di Malaysia, di mana ada beberapa perkara yang menjadi fokus kita, iaitu cara-cara kedatangan Islam ke tanah Melayu, kemudian pelaksanaan syariah di tanah Melayu sewaktu sebelum, dalam dan selepas kedatangan British, dan seterusnya faktor yang mempengaruhi kejayaan pelaksanaan syariah khususnya di Malaysia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'ah wa minhaja walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada antara kamu, kami jadikan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Buktikan kepada kita keperluan syariat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Seterusnya saya pergi kepada cara-cara kedatangan Islam ke tanah Melayu, di mana di sana ada pelbagai teori kedatangan Islam di tanah Melayu. Ada teori yang menyatakan Islam ini datang daripada tanah Arab, ada yang menyatakan bermula daripada India, dan ada yang menyatakan teori kedatangan Islam ini di China, dan seterusnya ada yang menyatakan daripada Campak. Teori-teori ini diketengahkan oleh ramai sejarawan. Teori ini sama ada berasaskan kepada penemuan sumber sejarah ataupun rasionalisme sejarawan itu sendiri. Di mana yang pertama, teori Islam datang daripada tanah Arab. Apabila kita melihat beberapa amalan penduduk di alam Melayu, khususnya di Malaysia ini, ada persamaan dengan bangsa Arab, dan juga pengislaman raja-raja, antaranya para Meswara, antaranya Merung Mahawangsa, dan lain-lain lah. Merung Mahawangsa, Raja Kedah yang telah menjadi Islam, membuktikan bahawa Islam ni datang daripada tanah Arab. Dan di sana juga ada makam batu nisan dan prasasti bentuk masjid yang terawal mirip kepada pengaruh daripada Arab. Dan tulisan Jawi dan huruf-hurufnya, di mana Jawi adalah menjadi bahasa ataupun penulisan datuk nenek moyang kita dahulu, membuktikan bahawa ada pengaruh Arab ini. Dan cara bacaan Al-Quran, penjelasan akidah, ilmu tasawuf dan sebagainya banyak dipengaruhi oleh Timur Tengah. Jadi ada pendapat yang menyatakan berdasarkan kepada teori ini, Islam memang direct datang daripada tanah Arab. Teori yang kedua, teori Islam datang daripada India.
di mana para pedagang Islam bermukim di Gujarat dan Malabar. Ini antaranya. Dan ada pendapat yang menyatakan di sana terdapat penemuan batu nisan di Pasai dan Gresik yang ada persamaan dengan daripada India, Gujarat. Yang kedua, Islam ni datang daripada Bengal, Coromandel dan India yang bermazhab Syafi'i. Oleh kerana hampir keseluruhan di alam Melayu ni, sama ada Malaysia ataupun Indonesia, mereka bermazhab Syafi'i. Jadi adalah satu logik bahawa Islam ni didatangkan daripada India. Dan Islam bertapak seawal abad yang ke-7 atau ke-8 Masihi lagi. Dan persamaan dalam sosio-budaya masyarakat Melayu di Nusantara dengan masyarakat tamadun India, di mana terlalu banyak persamaan di antara kebudayaan Melayu yang diserapi ataupun pengaruh daripada masyarakat India. Dan juga terdapat penemuan batu-batu nisan seperti batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang diperolehi ada persamaan dengan pengaruh India. Yang seterusnya, teori Islam datang daripada China. Saya ringkaskan dalam slide ini. SQ Fatimi berpendapat Islam datang daripada China berdasarkan bukti yang berikut. Pada sekitar tahun 876 Masihi, pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy yang berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Yang kedua, penemuan batu bersurat Terengganu pada tahun 1899 Masihi di Kuala Sungai Tersak, Kuala Berang, Terengganu, membuktikan bahawa Islam lebih awal datang ke Terengganu. Dan kalau mengikut batu bersurat, terdapat undang-undang Islam yang ditulis di batu bersurat Terengganu. Tentulah para pengkaji sejarah mengatakan ianya bermula pengislaman rakyat Terengganu daripada China itu sendiri. Pada tahun 1953 di kampung Pematang Pasir, Pulau Tambun, Pekan, Pahang, telah ditemui sepasang batu nisan yang mempunyai tulisan Al-Quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 Masihi. Seni bina di China dengan seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti di Kelantan, Melaka, Jawa didapati mempunyai unsur yang sama. Maknanya pengaruh seni bina China telah mempengaruhi khususnya seni bina Islam yang datang daripada China, mempengaruhi Islam, sejarah Islam yang kita dapati seperti di Kelantan, Melaka, Jawa dan lain-lain. Maknanya pembinaan masjid oleh kerana asalnya daripada China, maka pengaruh arkitekturnya memang ada pengaruh daripada China. Ini sebagai bukti yang menyatakan teori Islam ni datang daripada China. Ada teori yang menyatakan Islam ni daripada Campa. Menurut R.A. Kern, orang Islam di Nusantara berasal daripada Indo-China. Dalam kurun yang ke-9 Masihi, orang Melayu telah mengadakan hubungan dengan penduduk Campa dan Kemboja. Islam berkembang di daerah Pangrang sejak abad ke-7 Masihi lagi. Terdapat dua buah inskripsi, sebuah batu nisan yang bertulis kod Kufi dan sebuah monumen yang terdapat catatan berhubung dengan hukum Islam. Memang tak dapat dinafikan bahawa Islam bermula daripada China, kemudian berlaku pemberontakan, Islam itu dibawa ke Campa, kemudian daripada Campa Islam itu diturunkan sehingga berkembang ke seterusnya ke tanah Melayu, terutamanya daripada Kelantan dan Terengganu dan seterusnya ke seluruh negara, di mana kalau kita pergi ke Indochina ataupun pergi ke Kemboja ataupun Campa ini, kita akan mendapati kebudayaan mereka, pemakaian mereka, pengajian mereka mirip, ada persamaan dengan apa yang ada di Malaysia. Kalau kita pergi ke sana, kita akan dapati dari segi pakaiannya, masjidnya,
ada persamaan yang sangat rapat dengan Malaysia kita. Yang seterusnya, pelaksanaan syariah di tanah Melayu sewaktu, semasa dan selepas kedatangan British. Di mana sebelum penjajahan British, risalah hukum kanun diterjemahkan daripada At-Taqrib, karya Abu Syuja', ulama yang masyhur, di mana sebenarnya sebelum penjajahan British telah dilaksanakan Islam pada masa itu, dan orang-orang Melayu telah melaksanakan dalam kehidupan mereka undang-undang Islam, dari segi bukan sahaja dari segi sembahyang, puasa, zakat haji, tapi dari segi pemerintahan pun mereka mengikut ajaran Islam itu sendiri, dibuktikan dengan risalah hukum kanun yang ada, yang diterjemah daripada At-Taqrib. Dalam undang-undang Pahang sebagai contoh, didapati pengaruh adat Melayu semakin berkurangan dan undang-undang Islam pada umumnya diikuti. Di Johor, undang-undang Johor menggunakan juga pengkanunan undang-undang Islam di Turki dan Mesir yang sudah diterjemah dalam bahasa Melayu. Majalah Al-Ahkam, iaitulah majalah Ahkam Johor dan Kanun Qadri Fasha, Ahkam Syariah Johor. Ini sebagai membuktikan bahawa ada pengaruh Islam dalam pentadbiran. Di Terengganu, perlembagaan tahun 1911 di bawah Sultan Zainal Abidin menunjukkan ada pengaruh undang-undang Islam, di mana perlembagaannya Itqanul Muluk yang diperbadankan, yang dilaksanakan pada tahun 1911. Dan juga terdapat undang-undang mengenai penubuhan mahkamah yang dikeluarkan pada tahun 1885. Jadi membuktikan bahawa sebelum daripada penjajahan British, rakyat ataupun penduduk di beberapa negeri di tanah Melayu telah melaksanakan Islam dan telah melaksanakan undang-undang yang berasaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Khususnya apabila penemuan batu bersurat pada tahun 1303, dalam 700 tahun lebih yang lalu, di batu bersurat tersebut yang ditemui di Kampung Buluh di Kuala Berang, dan sekarang ini masih lagi terdapat replika ataupun batu yang asli batu bersurat ini di muzium yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu Muzium Terengganu, yang membuktikan bahawa kerajaan telah melaksanakan ataupun penduduk di Terengganu telah melaksanakan undang-undang Islam, di mana orang yang mencuri dipotong tangannya, berzina dihukum sebat ataupun direjam sampai mati, dan hukuman-hukuman syariat yang lain telah dilaksanakan lebih daripada 700 tahun yang lalu, dan dibuktikan dengan wujudnya batu bersurat yang menjelaskan undang-undang pada masa tersebut. Apabila batu bersurat ditemui pada 1303, bermakna undang-undang Islam telah dilaksanakan lebih awal daripada itu. Saya ringkaskan semasa penjajahan British, di mana apabila British masuk, mereka telah banyak campur tangan. Walaupun mereka menyatakan pentadbiran diserahkan kepada mereka, tetapi hal ehwal agama diserahkan kepada penduduk ataupun pemerintah Islam, raja-raja pada masa itu. Tetapi British banyak campur tangan dalam hal ehwal agama dan pentadbiran, menyebabkan di mana kemasukan undang-undang British. Dengan nasihat residen, sultan-sultan di negeri Melayu bersekutu telah menggubal beberapa undang-undang yang diambil daripada India, dan undang-undang Islam yang telah mengubah suai adat-adat Melayu hanya terpakai dalam undang-undang keluarga, warisan dan beberapa aspek undang-undang jenayah, di mana diperkecilkan, di mana Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sepatutnya Islam dilaksanakan dalam keseluruhan kehidupan, tetapi British telah memperkecilkan skop Islam ini sendiri, di mana dalam mahkamah syariah hanya menentukan hal yang berkait dengan undang-undang keluarga, hukum nikah kahwin, hal yang berkait dengan undang-undang yang berkait dengan adat, yang berkait dengan Islam sahaja, dan pentadbiran diserahkan kepada pihak British. Di mana undang-undang Islam yang telah penubuhan Suruhanjaya Red
Misalnya ada pengaruh dan juga pengkanunan Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak pada tahun 1952 bagi negeri Selangor. Juga ada kesan kepada semasa penjajahan British, pasca ataupun selepas penjajahan British, di mana di sana ada terdapat enactment Undang-Undang Keluarga Islam pada tahun 1983 di Kelantan, Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Wilayah Persekutuan, enactment Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di Kedah, dan pelbagai akta lah, antaranya Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 disemak pada tahun 1984 menghadkan bidang kuasa dan pemakaian Undang-Undang Negeri Pindaan 1984 memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah. Jadi di sana setiap negeri mempunyai undang-undang enactment mereka sendiri, pejabat agama, undang-undang syariah, yang sebenarnya ada sedikit perbezaan di antara negeri ke negeri oleh kerana bidang kuasa negeri masing-masing. Jadi selepas penjajahan British, pelaksanaan Islam lebih decentraliskan kepada negeri-negeri di dalam melaksanakan bidang kuasa yang sangat terhad sebenarnya dalam negeri mereka masing-masing. Faktor yang mempengaruhi kejayaan pelaksanaan syariah, di sana saya meletakkan 4 faktor, walaupun di sana terdapat banyak lagi faktor yang lain. Yang pertama, kesedaran masyarakat Islam terhadap kepentingan pelaksanaan syariah Islam. Syariah Islam ni bersifat syumul dan menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara seperti akidah, syariah, muamalah, menakahat, ekonomi dan perundangan. Melaksanakan ajaran Islam merupakan satu kewajipan syarak. Ini perlu kepada kesedaranlah bahawa ajaran Islam ni dari segi pelaksanaannya adalah kewajipan syarak. Pelaksanaan undang-undang Islam lebih mudah jika masyarakat Islam mempunyai keinginan ke arah tersebut. Kalau negara memaksa rakyat, negeri memaksa rakyat tanpa ada kesedaran perlunya syariah Islam, maka di sana kesukaran kepada pemerintah untuk melaksanakan ataupun melihat keindahan Islam dilaksanakan dalam negeri ataupun negara itu. Seterusnya, pindaan undang-undang persekutuan dan fasiliti kehakiman yang cukup. Maknanya kerajaan, negeri ataupun pusat memerlukan persediaan sama ada di peringkat mahkamah, kehakiman dan juga di peringkat kerajaan sendirilah, dan juga pindaan kepada undang-undang syariah yang mana di peringkat Malaysia Islam adalah agama rasmi negara, tetapi dan rakyat yang lain bebas untuk melaksanakan yang bukan Islam, melaksanakan agama mereka, tetapi di sana ada had ataupun halangan bidang kuasa undang-undang yang ada yang perlu dihapuskan di peringkat persekutuan. Umpamanya negeri Kelantan pernah meluluskan dalam sidang Dewan Undangan Negeri pada tahun 1993 enactment Kanun Jenayah Syariah yang kedua, dan Kerajaan Negeri Terengganu pernah meluluskan dalam sidang Dewan Undangan Negerinya pada tahun 2011 enactment Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu, hudud qisas dan takzir, menjadi halangan sebenarnya sehingga tak mampu dilaksanakan sehingga hari ini kerana memerlukan kelulusan 2/3 ataupun 2/3 Parlimen yang menjadi halangan yang besarlah kepada pelaksanaan syariah di negeri Kelantan dan juga Terengganu, membuktikan bahawa di sana memerlukan pindaan. RUU 305 yang cuba dipinda, walaupun memberikan hak kepada kerajaan negeri, membuka sedikit ruang sebenarnya pelaksanaan syariah kepada yang lebih luas. Ini membuktikan bahawa memerlukan pindaan undang-undang persekutuan dan seterusnya fasiliti kehakiman yang cukup. Suasana masyarakat dan negara yang kondusif. Jadi masyarakat perlu, negara perlu kestabilan politik, di mana kalau tak stabil, jenayah dan kekacauan akan semakin meningkat. Di mana di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pelaksanaan jenayah Islam ke atas pencuri ditangguhkan, bukan maksud pelaksanaan hukuman hudud, ditangguhkan kerana
di sana terdapat musim kemarau yang panjang, jadi orang mencuri kerana keperluan yang mendesak, tudra'ul hudud bisyubhah, kerana terdapat syubhah kemarau yang panjang, maka pelaksanaan hudud walaupun tidak bermaksud tidak dikenakan hukuman kepada orang yang mencuri, dikenakan melalui undang-undang takzir sahaja. Berlaku kemarau yang panjang menyebabkan kekurangan makanan dan lain-lain. Jadi ini sebagai bukti bahawa perlunya suasana masyarakat dan negara yang kondusif. Yang keempat, memberi penerangan yang jelas kepada rakyat yang bukan Islam, di mana di zaman Nabi SAW terdapat ramai non-Muslim. Walau bagaimanapun Nabi membuktikan bahawa Islam adalah satu agama yang terbaik, yang diterima oleh semua masyarakat, khususnya sama ada Islam ataupun yang bukan Islam pada masa itu. Jadi itulah saya ringkaskan beberapa perkara dalam perbahasan ini. Akhirnya saya buat kesimpulan bahawa Islam adalah satu agama yang sesuai untuk dilaksanakan di bila-bila masa, di mana sahaja, termasuklah walaupun terdapat non-Muslim dalam sesebuah negara. Jadi bermula Islam ini bermula daripada kedatangan penjajah. Kemudian mereka telah melaksanakan Islam, masyarakat Melayu pada masa itu. Kemudian selepas daripada penjajah, kita berusaha untuk meneruskan pelaksanaan Islam secara lebih baik. Dan Islam ni pada saya datang daripada pelbagai sumber lah. Sama ada daripada Arab itu sendiri, contohnya daripada Yaman, mereka datang kerana pengaruh Yaman yang sangat ketara sebenarnya ke negara kita ni. Mungkin daripada pedagang-pedagang daripada Yaman dan daripada India ada kebenarannya. Begitu juga daripada China yang sampai ke Champa dan seterusnya datang ke negara kita. Jadi saya doakan supaya di negara kita ini Islam akan tertegak satu masa nanti. Sekian sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.